Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, pada video kali ini kita akan belajar cara nak permudahkan ataupun menyelesaikan suatu ungkapan algebra yang melibatkan operasi darab dan juga bahagi. Okey. So, jadi kalau kamu semua tengok soalan yang pertama ni adalah hasil darab sesuatu sebutan yang sama kan? Okey. Ya Allah, sekejap. Okey. Okay, sebelum saya nak ajar yang ni, saya nak terangkan sedikit. Contoh, kalau P darab dengan P, okay, maksudnya jika operasi darab, okay, ni ada tips dia. Jika operasi darab, jika pemboleh ubah sama, maka kuasa perlu tambah. Kalau operasi bahagi, dan jika pemboleh ubah tu sama, maka kuasa itu perlu tolak. Apa maksudnya kat situ? Contoh, kalau P dengan P, pemboleh ubah dia sama kan? P, pemboleh ubah P dengan pemboleh ubah P sama. Jadi kamu kena tambahkan dengan kuasa. Maksudnya P ni sebenarnya dia ada kuasa. Dekat atas dia, 1. Yang ni pun ada, 1. Setiap huruf yang tak ada, dia tak tulis kuasa kat atas sebenarnya dia ada kuasa 1. Okey? Jadi, apa maksud kuasa perlu tambah? Maksudnya, 1 ni kena tambah dengan 1. Maksudnya kat sini, kuasa 1 ni perlu tambah dengan 1. Jadi dia akan jadi, okay, 1 ni kena tambah dengan 1, dia akan jadi P kuasa 2. Sama juga macam kalau P darab P darab P, dia akan jadi P kuasa 3 sebab ada kuasa 1, ada 3 kali kuasa 1. 1 tambah 1 tambah 1 akan jadi 3 lah, P kuasa 3. Macam tu juga kalau P darab P darab P darab P 4 kali, dia akan jadi P kuasa 4. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok soalan yang pertama ni. PQ darab PQ darab PQ. Okey, jadi bila kamu darab je PQ, okey, maksudnya dia akan jadi P kuasa 3, Q kuasa 3 lah sebab ada P ni ada 3 kali kan kuasa dia. Lepas tu Q pun ada 3 kali kuasa dia. Maka kamu kena buat macam ni lah. Bila pemboleh ubah sama, maka perlu tambah setiap kuasa dia. 1 tambah 1 tambah 1 akan dapat 3 untuk P. Q pun sama. 1 tambah 1 tambah 1 akan dapat 3. Okay, kalau macam mana kalau untuk kurungan? Kalau untuk kurungan, tolak 1. Okay, dan komponen dalam kurungan tu, sebutan dalam kurungan tu adalah sama. Sama kan? Ataupun tak kisahlah pemboleh ubah sama ataupun komponen dalam kurungan tu, sebutan dalam kurungan sama, maka perlu tambah kuasa dia. Sebenarnya kurungan ni ada kuasa dia dekat atas dia. Ni 1. Kurungan yang ni pun ada juga 1. Jadi, sebabkan dia mempunyai sebutan dalam kurungan tu sama, jadi kamu kena tambahlah. Sebab pemboleh ubah sama, maka kuasa perlu tambah. 1 tambah dengan 1. Kita akan dapat 6A tolak 1 kuasa 2. Okey, ni adalah asas, soalan asas. Okay, soalan yang tricky sikit yang ni, yang bawah ni. Okey, kita akan buat yang bawah teruslah. Soalan A. Okey, contoh tadi kuasa 1 je kan yang kita faham. Okey, contoh kalau macam mana kalau ni untuk darab. Macam mana kalau X kuasa 2 darab dengan X kuasa 3? Okey, ikut juga tips ni. Penting sangat. Jika pemboleh ubah sama, okey, pemboleh ubah X dengan pemboleh ubah X. Pemboleh ubah X darab dengan pemboleh ubah X. Pemboleh ubah dah sama, maka kuasa perlu tambah. Kuasa dia perlu tambah. Kuasa 2 kena tambah dengan kuasa 3. Okey, maksudnya dia akan jadi X 2 tambah 3. Okey, kena tambah. Dia akan jadi X kuasa 5. Okay, macam mana pula kalau bahagi? Okay, kalau bahagi pula macam mana? Contoh kalau X kuasa 5 bahagi dengan X kuasa 3. Macam mana tu? Okey, kita baca operasi bahagi. Untuk operasi bahagi, jika pemboleh ubah sama, okey, pemboleh ubah X sama dengan pemboleh ubah X sama, okey, maka kuasa itu perlu tolak. Jadi, kuasa yang di depan ni dulu baru tolak dengan kuasa yang kat belakang ni. Jadi, macam mana nak tolak? 5 kena tolak dengan 3.
Jadi 5 tolak 3 akan jadi X kuasa 2. Okey. Ni kena ingat, sangat penting. 5 tolak 3 jadi X kuasa 2. Okey. Ataupun boleh juga guna kaedah potong. Macam mana tu? Okay, X kuasa 5 kan dia boleh dalam bentuk pecahan. Jadi 5 tolak 3. Obviously atas kena tolak bawah. 5 kena tolak 3. Jadi 5 tolak 3 akan jadi 2. So ini kena potong. Jadi ni akan jadi 2. Jadi jawapan dia X kuasa 2. Ni boleh guna kaedah potong. Okey. Mana-mana ikut kesesuaian anda. Okey, jadi kita tanpa buang masa kita akan jawab juga soalan A ni. 3X darab dengan 5X kuasa 3. Okey, sebabkan dia operasi darab dan pemboleh ubah dia sama. Bukan sebutan sebutan lain dengan pemboleh ubah. Kalau sebutan serupa tu maksudnya kuasa pun kena sama. Tapi ini pemboleh ubah. Ni pemboleh ubah X dengan pemboleh ubah. Jadi sama. Jadi maka kuasa perlu tambah. Okey, macam kita tahu X ni sebenarnya ada kuasa 1 dekat atas dia. Jadi 3 darab 5. Okey, 3 ni kena darab 5. Minta maaf. 3 mesti kena darab 5. Jadi 15. Okey. Kalau pemboleh ubah sama, kuasa boleh tambah. 1 tambah dengan 3. Jadi kita akan dapat 15 X kuasa 4. Okey. Okey, macam mana pula untuk soalan B pula. Soalan B. Kita buat bahagi sikit kat sini. Nampak dia macam tersusun sikit. Macam mana pula kalau dengan soalan B? Soalan B, kita guna pen lain pula, pen purple. Okey, negatif 4mn darab dengan 7m kuasa 2. Okey. Jadi, mana yang ada pemboleh ubah yang sama? Pemboleh ubah yang sama ialah m kan? M dengan m. Jadi, kalau ada pemboleh ubah sama, dia operasi darab, maka kuasa perlu tambah. Kalau n tu dia tak ada pemboleh ubah yang sama, jadi tak payah sentuh, tak payah kacau dia. Jadi 4 kena darab 7, negatif 28. Okey, sebabkan m ni sebenarnya dia ada 1 tambah 2 dia akan jadi 1 tambah 2, n ni letak macam biasa. Okey, negatif 28. 1 tambah 2 jadi 3. M kuasa 3. And macam tu je jawapan dia. Okey, kita dah buat A dengan B. Okey, sekarang ni kita akan buat bahagi pula. Okey, sebab asyik darab je kan. Okey, macam mana pula dengan bahagi A? Kalau untuk bagi, bolehlah buat pecahan, boleh. Nak tolak macam biasa pun boleh. Okey. X ni macam biasa sebenarnya dia ada 1. 8 bahagi 2, 4. Okey. X. Sebutan serupa. Sebutan serupa pula. Salah. Pemboleh ubah yang sama. X dengan X. Y dengan Y. Jadi, X ni 6 tolak dengan 1. Y 4 tolak 3. Sebab apa? Kita berpegang pada prinsip yang ni. Jika operasi bahagi, apabila operasi dalam bentuk bahagi, dan jika pemboleh ubah sama, maka kuasa perlu tolak. Jadi sebab tu kita kena tolak kuasa dia. Pemboleh ubah X kuasa 6 ni mempunyai pemboleh ubah sama dengan X kuasa 1. Jadi kuasa dia perlu tolak. Kita akan dapat 4X kuasa 6 tolak 1, 5. Y 4 tolak 3. Jadi 1 lah. Ataupun nak letak 1 boleh, tak nak letak 1 pun boleh. Okey? Okey, cuba kita try dalam bentuk pecahan pula. Okey? Biasanya, okey. Yang ni dalam bentuk satu garis kan. Okey, macam mana kalau pecahan? Boleh je, tak kisah, ada dua cara. Nak buat potong, nak buat kaedah potong boleh, nak buat kaedah macam ni pun boleh. Okay, cuba kita try buat kaedah potong. Kita nak biasakan sebab potong laju sikit. Okey, jadi 8 bagi 2, 4 macam biasalah. Okey, X kuasa 6. Okey, jadi yang ni dah jadi 4 lah.
Okey, X kuasa 6 bagi dengan X kuasa 1 pun boleh ubah sama. Sebab X dua-dua X. Jadi 6 tolak 1. Maksudnya 6 tolak 1 jadi 5. Okey. Okey, Y kuasa 4 dengan Y kuasa 3 pun boleh ubah yang sama. Jadi 4 kena tolak 3. Okey, dari atas tolak yang kuasa bawah. 4 tolak 3 akan dapat 1. Jadi Y kuasa 3 ni potonglah sebab dia dah tolak. Jadi akan dapat 4X kuasa 5 Y. Nak letak 1 boleh, tak nak letak 1 pun boleh. Okey. Tapi biasanya tak payah letak lah. Okey, itu saja cara nak bahagi dan juga darab. Yang lain-lain boleh buat sendiri. Okey. Bye. Assalamualaikum.